Okay, trik assignment saya ingat siapa-siapa yang pernah belajar critical path method, mungkin yang ini tak jadi isu besar lah saya ingat boleh cover sangat lah kot. Cuma yang tak pernah buat critical path method mungkin nak faham yang ni makan masa mungkin lambat sikit. Mungkin ada yang quite easy to learn dan catch up kan. Sikit kita tunjuk dah boleh cover macam-macam tapi mungkin siapa-siapa yang ada knowledge untuk critical path method yang ini tak jadi susah Cuma yang tak pernah buat mungkin lambat sikit lah nak catch up. Tapi of course benda ni taklah susah mana kalau kita betul-betul tengok daripada awal Okay, secara basically-nya kita ada 4 proses untuk kita buat sesuatu model untuk travel demand models TDM yang awal-awal saya bincang itu, ataupun travel demand forecasting So kita ada trip generation, kita ada trip distribution, kita ada model split, dan yang last trip assignment. Awal-awal tadi kita nak lihat penjanaan trafik di sebuah kawasan ataupun di zone tertentu. Kemudian daripada trip generation tu berapakah production dan interaction agihan perjalanan Kemudian daripada agihan perjalanan kita nak tahu pula mode pengangkutan. Apakah mode pengangkutan yang digunakan dalam split model. Yang akhir ni trip assignment ni laluan mana yang dipilih. Daripada awal tadi trip generation, trip distribution, split, sekarang ni laluan mana untuk dipilih network dia tu. So yang ni kita kena juga tengok dan kita kena buat dia punya analisis sebab kita akan banyak network. Kita dalam sesuatu kawasan bandar, so kita banyak buat study tentang transport ni kat kawasan bandar sebenarnya. Luar bandar kita adalah juga tapi dia tak melibatkan banyak isu untuk congestion sebagainya di luar bandar ni. Isu pengangkutan ni besarnya di bandar sebab business activity dan sebagainya memang dekat bandar lah paling aktif kan. So of course di bandar ni kita ada pelbagai network. Kalau kita tengok dia punya rangkaian jalan, rangkaian dia punya persimpangan pun memang complicated dekat bandar lah kan. Jadi kita nak tahu dari segi pilihan dan juga assignment tu kat mana agihan trafik berlaku Okay, to predict path trip will take by road user, to model predict specific street and transit route to be used. Jadi benda-benda macam ni lah untuk kita lihat dalam trip assignment Okay, step dia of course kita akan kena pasti node and link. Okay, berapa panjang, berapa jauh, facilities apa yang ada di lokasi mana, berapakah dia punya speed, travel times dan sebagainya lah. So benda-benda semua yang menjadi faktor dalam trip assignment ni. Okay, so kita ada beberapa kaedah. Pertama kita ada kaedah minimum path. Ini kata critical path method so kita cuba mencari ataupun user will select quickest route between any origin and destination. Of course lah semua orang nak cepat kan. Kalau boleh nak jalan paling singkat. Semua dalam semua aspek lah kan. Termasuk dalam apa-apa aktiviti semua nak jalan pintas jalan shortcut macam nak cakap dan traffic juga the shorter path the best tak semestinya tapi itulah pilihan yang konon ni kita nak singkatkan masa tapi lihat kadang juga kalau shorter path tu banyak sangat kena masuk tak jadi shorter path juga so kita ada kaedah iaitu all and nothing, multipath dan capacity restraints ini ada faktor yang tertentu lah yang kira Okay, let's start with this one. Minimum trees. Start at zone, select minimum path to each successive set of node. So kalau kita lihat pergerakan ataupun movement from origin to destination, katakanlah origin ni satu lah atau titik node ni satu point kita, start kita ke titik 5 So kita ada pilihan sama ada nak pergi 1, 2, 2, 4, 4, 5 atau 1, 3, 3, 4, 4, 5 Okay, kalau lihat scenario ni of course lah kita akan cari masa perjalanan yang singkat. Of course kita akan pilih yang terbaik dan minimum period ataupun shortest period
pada 1, 2, 4, 5 macam itulah lebih orang kaedah dia yang kita rasa lebih praktikal lah kan untuk buat pilihan akhir ni. Ini very common dan sangat mudah lah untuk kita decide apa-apa. Okay, let's move to this example. Okay, sorry saya mungkin ambil air je. Okay, kalau lihat example ni kita ada 4 node 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada parameter masa perjalanan kita ada yang return lah, maksudnya ulang alik ataupun satu hala pergi, satu hala balik atau satu reverse maknanya pergi dan ulang, jadi pergi balik lah. Okey, kalau kita bermula pada node 1 so untuk kita reach kepada semua node yang lain so kita nak reach kepada node 2, node 4 dan node 3. So pilihan yang kita ada kalau kita bandingkan masa so kat sini ada 100, 70, 70, 100 So kita akan memilih satu kedua kita akan ambil laluan ini. Jadi dah paling dekat kan. Boleh juga nak pusing jauh ni buat apa 70 campur 100 campur 50 kan dah berapa ratus dah, 200 dah. 230 dah lebih. Baik kita ambil ni 110 je kan. Contoh lah tu mudah kan. Okey, daripada node 1 nak pergi node 4, boleh kita ambil yang 110, 70, 60 tapi jauh lah buat apa ambil 14 je lah. Iaitu 70. Okay, dan seterusnya untuk 1 ke 3 boleh kita pilih 1, 2, 2, 3 tapi buat apa 110 siapa ni dah 180. Baik kita ambil 70 campur 6, 100. Jadi kita dapat 170 saja berbanding dengan 1, 2, 2, 3 kan. Itu yang kita tunjuk tadi point dia. Dan seterusnya lah untuk ke semua tempat maksudnya tadi 1 ke semua tempat, 2 ke semua tempat, 3 ke semua tempat, 4 dan ke semua tempat. Macam tu lah. Ini yang kita ada network ini saja kalau kita lihat ada 4, satu grid satu grid ada 4 saja. Ini yang network yang very basic lah Hakikatnya kita bukan ada network macam ni tau dekat-dekat kita punya sistem rangkaian jalan raya di bandar. Dia sangat complicated Okay, ini pula dia rujuk kepada parameter volume. Volume. Sebahagian menghasilkan volume yang tinggi dan sebagainya lah. So sama juga lah yang ni. Okay. Kita agihkan perjalanan, bukan agihkan ni, kita assign perjalanan berdasarkan volume yang lebih rendah. Okay, ini baru real sikit nampak kita ada network yang agak sedikit complicated lah kan, boleh kata complicated lah. Kita ada 12 node So sekarang ni kita cuba nak assign saja zone 1 kepada semua zone lain. Okay, yang tadi kita assign zone 1 ke semua zone lain dan zone lain ke semua zone. Tadi kita ambil semua lah. Tapi soalan ni kita hanya ambil satu saja reference sebab kalau nak buat semua ni boleh kan. Cuma panjang cerita dia ni. Tak habis ni kuliah kita satu hari ni kalau kita nak buat semua ni kita buat satu saja. Soalan dia pun tak satu je kan. Find minimum zone 1 to all zone. Maksudnya kita nak tahu perjalanan trip assignment daripada zone 1 kepada semua zone lain. Kat mana pilihan yang lebih
praktikal dan minimum 4. Itu yang kita nak assign. Okey, kita buat satu-satu. Okey, kita nak start pada zon 1, nak pergi zon 2. Kan, zon 1 nak pergi zon 2. So kita ada zon 1 pergi zon 2. 1 minit je lah. Yelah, paling dekat ni zon 2 lah kan. Dan kita ada zon 1 ke zon 5. Kita ada 2 minit. Okay, selesai zon 1 bukan selesai zon 1 ke zon 2. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke zon 3 pula. Maknanya pada zon 2 ni kan, kita nak capai ke zon yang terdekat dia, iaitu 3 dan 6 lah kan. Tadi 1, 2, 1, 5. Sekarang ni beralih pada 2 untuk pergi ke 3 dan pergi ke 6. So kita ada 1, 2, 3 kan. 4 minit lah 1 minit campur 3, 4 minit. Kita ada 1, 2, 6. Iaitu 1 campur 4, 5. So kita ada pilihan ni lah. So sekarang dia tak ada lagi pilihan yang lain selain yang ni. Maknanya ini sangat mudah lah sebab kita dapat terus perjalanan yang singkat. Tapi hakikatnya kita ada pilihan lagi sebenarnya ni. Untuk 1 ke 3 macam tak ada apa-apa boleh pergi direct macam tu je. Tapi hakikatnya 1, 2, 4 ada lagi satu pilihan 1, 5, 6. So now kita pada 5 pula. Okay, 1, 5. Okay, 5 nak pergi 6, 5 nak pergi 9. So 1, 5, 6, 1, 5, 6. So kita ada 4 saja kan? 4 saja. Okay, 1, 5, 9. So kita ada 4. Ini case shortest ni. 2 campur 2, 2 campur 4, 4. Okay. Rasa tak yang tadi yang saya sebut tadi? Sini okay, kalau tengok sini, kita ada 1, 2, 6, 5 minit 1 minit campur 4, 5 minit. Kita ada satu lagi pilihan 1, 5, 6. Lebih singkat pada ni. Okay, yang sini kita akan consider di operasi sini. Shorter path. So kita ada 1, 5, 6. Iaitu 4 minit. Kita eliminate yang 2 dan 6. Jarak ni lebih, bukan jarak masa lebih sedikit panjang berbanding pilihan 1, 5, 6. Itu kita dah nampak dah. Kita dah buat pilihan untuk kita remove satu link pada 2 dan 6 sebab pertambahan masa perjalanan. So remove link 2 and 6. So kita tak pakai lah sebab kita ada pilihan yang lain lebih pendek masa dia. Okay. Kita dah dapat dah zon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dah habis dah. Separuh dah. So kita ada separuh lagi nak pergi. Okay. Next pada note ketiga. So kita ada 1, 2, 3, 4. 4 minit lah. 1 campur 3, 4 minit. Okay. Kita boleh pergi ke 4. 1, 2, 3 sampai ke 4. Sebab daripada note ni kita boleh capai 7 dan 4. Okay, kita ada 10 minit. Sebab apa? 1 campur 3 campur 6, 10 minit. Okay, selesai. Kita ada lagi satu laluan. 1, 3, 7. 1, 2, 3, 7. So kita ada 4 campur 6. Jadi, 4 campur 2 jadi 6 minit. 6 minit. Okay, ada tak lagi yang lebih pendek? Saya rasa tak ada kot. Kalau kita ambil ni, jauh ni. 7 ni. So, ini dah okey kot. Dah cukup okey. Okay, tak ada pilihan itu. Okay, 6 pula. 6 iaitu kita nak pergi kepada 7 dan 10. So kita ada laluan ataupun route kepada link 1, 5, 6, 7. 1. Dan satu lagi kita ada 1, 5, 6, 10.
So itu laluan yang kita rasa singkat lah ya. Kita kalau ambil yang lain, panjang juga. Contoh 1, 5, 9, 10. 2 campur 2, 4 campur 8 dah jadi, tak boleh. So yang ni yang terbaik kot. Nak pergi ke 7 dan 10 melalui 6, itulah laluan yang singkat. Kita ada 7. Ataupun kita ada pilihan lain. Tak nampak eh? Okay, sebenarnya kita boleh skip 6, 7 Sekejap Tadi saya tanya kan 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 10. So kita ada pilihan untuk root daripada node daripada 1, 2, 3 sampai 7 dengan kita ambil pecahan ataupun masa daripada 1, 3, 4 campur 2, 6 dapat 7 kan. Berbanding dalam ini. So maksudnya node antara link antara 6 dan 7 ni sebenarnya pun masih lagi panjang berbanding satu lagi perjalanan ataupun assignment trip yang kita ambil daripada 1, 2, 3, 7 Sebab tu kita dapati pada link 6 dan 7 ni sebenarnya tak boleh kita gunakan sebab ada, bukan tak boleh, boleh, cuma kita ada lagi satu pilihan yang lebih pendek, 1 minit Okay, kita dah dapat satu trip assignment pada 7. Okay, next. Okay, kita berada pada 9. Okay, kita nak pergi ke 10. Okay, 1, 5, 9, 10. Satu pilihan Lalu kita 1, 5, 6, 10. So kalau kita lihat masa dia ambil melalui zone 9 ke 10 daripada 1 sebab kita nak tentukan 1 kepada ke seluruh zone 8 minit. Kalau kita buat pilihan, kita tak boleh pergi 2 dah sebab kita dah delete, dah remove So 1, 5, 6, 10 kita dapat 7 minit je. So kita boleh eliminate atau remove link antara 10 dan 9. So kita dapat laluan lebih singkat melalui laluan node 1, 5, 6, 10. Okay. Next, berada pada 11. 7 nak pergi ke 11. Okay, node 7 nak pergi 11 dan 8 kan. Okay, kita ada 1, 2, 3, 6, 7. 7 minit Okay, kita tak ada yang lebih singkat lagi lah. Sebab kalau kita pilih yang lain, 1, 2, 5, 6. Jadi panjang pula lah. Jadi 10 pula. Sebab kita ada 7 sini kan. Okay, untuk pergi ke 8. Kita dah ada laluan singkat ni. Yang shorter 1, 2, 3, 7, 8 Okay. Okay, 10 Untuk node 10, kita nak pergi ke 11. So, kalau lihat zone 10, 11, 1, 5, 6, 10, 11, 10 minit So, tak payah kot. Nak pergi ke 11 ni, tak payah melalui 10 lah. Nak pergi ke 11 ni, kita direct kepada 1, 2, 3, 7, 11. Sebab ni kalau kita buat ni, kita dapat 10 minit. So, kita eliminate atau remove 10 ke 11 Okay, the last one. 8 nak pergi ke 12 Kita ada pilihan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 8, 12. So kita boleh juga nak ambil yang ni tapi sebab kat sini kita tambah 6 minit.
Jadi 10 dah sini kan. Sedangkan nak pergi ke sini kita perlu lalui 9 tambah 9 minit lagi. Jadi banyak lagi lah. So kita boleh remove atau eliminate 3 dengan 4 ni lah. So basically kita dah cakupi pada zone semua ke point yang keseluruhannya. Daripada zone 1 untuk pergi ke seluruh zone yang lain. Okay, inilah path ataupun route link yang kita pilih melalui zone 1, kita transit pada zone 2, okay, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. So daripada route yang kita pilih paling pendek itu untuk contoh ni dah. Okay, next all and nothing. Allocate volume zone to minimum path based on free flow link impedance. Does not update the link road, become unreliable volume and increase time. Okay, multipath. So ini pun tapi ini dah sikit kita ada pilihan yang melibatkan bandingkan cost dan juga trip Okay, ini capacity restraint, kita meletakkan restraint tertentu untuk setiap node dan juga link tu Okay, ini exercise yang saya rasa lebih praktikal sikit lah sebab dia ada pusat dia kat sini. Contohnya kalau kita ada inner and outer kat bandar ni dia ada laluan di luar maksudnya outer ring kalau pusat bandar tu dipanggil inner ring. So yang ni boleh translate lah pada situasi di bandar untuk masuk ke jaringan jalan raya di bandar So highway network consists of 5 nodes, 8 links. The cost of transaction, so ini punya masa dan cost nanti lepas ni dia ada ini cost ini trip ini masa okay, sekarang ni kita nak cari assign the trip network, find total volume to each link and total cost of trips macam yang tadi juga. So kita nak berada di setiap node untuk pergi setiap zone lain. Satu nak pergi ke 2, satu nak pergi ke 3, satu nak pergi ke 4, nak pergi ke 5. So kita cuba nak pilih satu keadaan setiap node ni laluan lebih shortest Okay, kita set ini dia punya trip distribution. Okay. Pada node 1 okay, kita nak pergi ke semua node lain So kalau kita gambar ni, kita boleh satu ni boleh kita pergi ke 2 dan 5 boleh je. Tapi buat apa 8 campur 12 jauh tu. Jadi kita pilih lah 1 ke 5 pilih route ni. Sebab dia lebih jimat Okay. 1 nak pergi ke 2 boleh je 1, 5, 2. Buat apa tak payah straight je. Okay. Tapi tengok 1 nak pergi ke 3 boleh straight je ni tapi 15 So jangan. Kita pilih 1, 2, 3 sebab lebih singkat iaitu 11 je. Okay, next nak pergi ke 4. Kita boleh pilih 1, 3, 7 buat apa? Banyak ni. Okay, sekarang kita boleh pilih 1, 8, 2, 4. Tapi kita kena campur 1, 8 campur 5 dah 13. Why not kita ambil 1, 5, 4. Lagi kita jimat iaitu 11 je. So inilah trick assignment yang practical dan minimum path pada node 1 Boleh faham tak yang ni?
Boleh Doktor? Boleh. Dan ini simple je ni, dia tak kritikal sangat. Okay, next. Kita ada pada 2. Cuma kalau nak faham agihan trip ni, assignment ni, nanti untuk nota yang refer nanti boleh lukis satu lagi kat sini aku. Ambil yang gambar original ni. Ni tampal kat sebelah dia Jadi lebih nampak balik lah yang kita assign, kenapa kita assign macam ni. Sebab kalau kita nak terang yang ni, kita kena ada yang ni. Baru kita nampak kenapa kita pilih yang tadi. Sekarang ni kita ada pada note 2 untuk pergi ke note 3, note 1, note 4, note 5. So saya hanya beri outcome dia saja ni. Note 2 kita pilih 2 ke 1, 2 ke 3 macam ni. Jadi kalau lebih nak faham, nanti kalau jadual nota sendiri-sendiri masing-masing, cuba ambil template dekat kat sini. Contoh saya buat lah kan. Okay, ambil yang ini, ambil semua ni. Ni tak ada nak select. Ambil semua ni, nanti copy letak kat sini Saya ni buat satu slide je sebab nak mudah faham. Bukan nak singkatkan dia punya slide ni tak banyak ni. Jadi kalau pelajar rasa nak lebih nampak, jadi setiap slide ni nanti tampalkan yang tadi kat sini lah. Jadi nampak kenapa pilih note ni ke sini. Nanti lebih nampak perbandingan dia kan. Okey, ini untuk note ketiga, yang keempat dan kelima. So itulah trip assignment atau trip link yang kita pilih yang paling pendek dan jimat. Okay, daripada ni kita akan buat pengiraan kos sebenar, iaitu kita ambil kira dia punya kos per meter dan juga jumlah volume yang kita campurkan di start link tu. Jadi kat sini kita akan multiply lah kos dengan jumlah kenderaan yang melalui di link tersebut. Jadi ini cara kita nak kira berapakah kos yang kita akan kenakan ataupun sepatutnya lah untuk di laluan tersebut. So yang mana-mana tak ada value ni kita dah remove laluan tersebut. Sebab kos dia tinggi lah. Kalau kita pertimbangkan juga macam kos tinggi lah. Contohnya untuk pergi 1 ke 3 So sedangkan kita boleh pilih option yang lebih singkat. Jadi tak perlukan kos yang tinggi macam ni. Kalau kita ambil juga nanti kos dia sangat tinggi berbanding yang kita dah pilih ni. Sebab tu ada yang tak ada. Sebab dari segi prinsip dia kita dah tak pilih. So yang ini. So kita tak pilih sebab dia meningkatkan kos. Ini 15, ini 12. Jadi dalam jadual ni so kita dah tengok dua link antara 1 dan 3, 1 dan 5 dan 25, 52. So ini semua kita dah skip dia punya root tu lah atau link tu sebab kos dia akan tinggi berbanding pilihan root yang lain. Okey, untuk buat sedikit pemahaman ataupun latihan boleh apply yang ini. Ini sama je yang tadi, cuma saya tak letak dia punya satu titik di center tu lah. Tadi ada 5 kan, yang ni kita bagi 4 je lah. Tapi still lagi kena buat semua arah maksud dia. Nanti kena pilih 1 ke 2, 1 ke 4 dan sebagainya lah. Nanti boleh buat sendiri dan jangan lupa masukkan dia punya volume ni untuk kita lihat berapakah agihan untuk semua tempat ni lah. Jangan confuse pula, ini bukan nak buat trip distribution bukan. Ini kita nak buat assignment trip assignment. Assign number trip expected for each interior road. Jadi kalau kita dah dapat laluan contohnya 1, 4,
3, berapa sini? Ni ada rujukan kan. Campur semua ni. Jadi kita tahulah. Jadi dia macam table jugalah. Ataupun table yang ni. Oh, tak ada table ni. Table value tak ada Tak ada table value. Oh, ni saya tak buat table, tak apa. Dan di production ni nanti macam tu jugalah, ada table yang kita nak refer pada volume. Cuma campur je volume tu. Untuk link yang kita dapat tu kan. Macam ni kan, ini campur masa kan. Tadi yang homework tadi tu kita campur volume lah kat sini. Ataupun trip. Campur trip lah kat sini. Berapa total trip. Yang ni kita campurkan dia punya volume. Campur lagi total cost. Sebab sini kita dah ada bacaan untuk cost yang terbabit Cuma homework ni kita ada masa dan juga trip. Jadi dia nak tahu ni assignment trip untuk setiap each zone tu lah. Link yang kita dah assign tadi. Okey, saya rasa kita dah cover untuk assignment ni. So chapter 3 basically kita dah habis Basically kita dah habis. Okey. So yang lepas ni saya nak masuk satu simulasi untuk kita belajar macam mana kita nak gunakan platform exam.net supaya persediaan kita buat test nantilah. Sebab kalau ikutkan kita akan buat test minggu depan ni. Nanti kita bincang semula lah untuk masa test ni. Cuma sesi lepas ni saya nak masuk untuk penerangan macam mana kita nak practice exam.net So saya ingat saya dah tak nak rekod yang kuliah lepas ni sebab kuliah tadi saya ingat dah cukup panjang untuk refer. Okay, saya nak tutup dia punya recording ni.